Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, mendengar dan mendorong mereka yang di bawah seliaan seseorang ketua itu adalah antara fungsi kepimpinan organisasi. Teori pengurusan menyatakan seorang pengurus antara lain plan, organize, direct and control PODC, iaitu rancang, atur, arah dan kawal. Kepelbagaian keperluan di kalangan anak buah boleh memberi suatu tugas tambahan atau bebanan kepada seseorang ketua atau pimpinan organisasi. Apatah lagi terdapat di kalangan mereka yang perlu dibimbing sepenuh masa ibaratnya. Hand holding forever istilahnya. Kajian kepimpinan membezakan tugas pengurus dan pemimpin, termasuk seorang pengurus memandu atau drive pasukannya berbanding seorang pemimpin pula memberi mentoran atau istilahnya coaching kepada ahlinya. Coaching for performance misalnya. Tuan dan puan, pernahkah tuan dan puan mendengar kisah penentuan laungan azan? Ya, sahabat yang pertama melaungkan azan iaitu Bilal bin Rabah kekal dinamakan bagi jawatankuasa atau petugas surau dan masjid sehingga kini. Menariknya di dalam peristiwa tersebut yang dilaporkan oleh sahabat Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari, bila mana para sahabat berkumpul dan berbincang tentang kaedah memanggil para jemaah untuk hadir solat. Ibaratnya sedang berada di dalam sesi sumbangsaran atau brainstorming. Satu persatu cadangan dimajukan oleh para sahabat seperti menggunakan loceng atau trompet. Namun, akhirnya cadangan memanggil dengan kaedah laungan oleh sahabat besar Nabi iaitu Umar Al-Khattab diterima. Bilal yang bukanlah orang yang mencadangkan kaedah tersebut dipilih oleh Nabi untuk melaungkan azan tanpa pun Nabi memerihalkan secara perinci akan kaedahnya. Tuan dan puan, beberapa kaedah dapat dibawa keluar dari kisah besar dan penting ini. Yang pertama, Nabi membiarkan sahaja para sahabat berbincang dan menjana idea bagi kaedah memanggil orang ramai untuk hadir solat berjamaah. Tidak ada bantahan atau respon diberikan oleh Nabi pada cadangan-cadangan yang dimajukan oleh para sahabat. Sebagai ketua, dengan tidak bersikap judgemental, baginda telah memberi ruang yang positif tanpa bimbang dan ini harus dijadikan contoh. Yang kedua, perbincangan yang bersifat operasi ini iaitu kaedah melaungkan azan tidak pula diperinci oleh Nabi. Hanyalah perkara pokok atau dasar sahaja. Perbualan para sahabat ini sebenarnya telah meringankan tugas seorang ketua dalam menghasilkan gerak kerja. Tercetusnya idea perbincangan juga dimulakan oleh para sahabat tanpa arahan daripada Nabi. Cantik sekali suasana menjana idea tersebut. Yang ketiga dan terakhir, keahlian para sahabat ketika itu jelas melibatkan pelbagai peringkat. Orang biasa yang tidak dinamakan hinggalah kehadiran sahabat besar seperti Umar Al-Khattab dan Bilal Ar-Rabah sendiri. Teknik keterangkuman atau inklusiviti ini benar-benar mendapat buy-in atau sokongan dari banyak pihak. Tuan dan puan, peranan ketua atau pemimpin dalam mendorong mereka yang dipimpin melakukan kebaikan demi sasaran yang ingin dicapai adalah antara asas kepemimpinan. Memudah cara sesi perbincangan dan menggalakkan kumpulan bawahan atau staf membantu menyelesaikan isu-isu operasi jelas ditunjukkan di dalam kisah penentuan azan tersebut. Teknik yang ditunjukkan bukanlah suatu yang ajaib. Ia amat mudah untuk istilahnya ditiru fasi dan aplikasi di dalam segenap ruang organisasi, kepimpinan
mahupun pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.